Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan tentang peranan pembesar dalam sistem pemerintahan beraja di negara China dari abad ke-16 hingga 20 Masihi. Pendahuluan. Menjelang abad ke-16 hingga 20, sistem pemerintahan monarki amat kokoh di negara China. Dalam sistem pemerintahan monarki, maharaja sebagai ketua negara dibantu oleh golongan pembesar. Golongan pembesar memainkan peranan penting dalam sistem pentadbiran monarki di negara China. Mereka berperanan sebagai tulang belakang kepada maharaja bagi mempertahankan kedudukannya. Pembesar memiliki kuasa autonomi dalam menjalankan pentadbiran di peringkat wilayah. Peranan utama pembesar dalam sistem pemerintahan monarki di negara China adalah dalam bidang pentadbiran. Pembesar membantu maharaja dalam menjalankan pentadbiran di peringkat pusat dan wilayah. Mereka membantu maharaja dalam pelantikan, pemecatan dan kenaikan pangkat kaki tangan kerajaan. Mereka memegang jawatan penting dalam jabatan-jabatan kerajaan di peringkat pusat dan wilayah. Pembesar dilantik oleh maharaja sebagai gubernur untuk mengetuai pentadbiran di peringkat provinsi. Selain itu, mereka dilantik sebagai magistrat daerah untuk menerajui pentadbiran di peringkat daerah. Peranan pembesar seterusnya adalah dalam bidang perundangan. Pembesar memainkan peranan dalam menguatkuasakan arahan dan titah perintah maharaja. Mereka turut membantu maharaja menggubal undang-undang dan menetapkan dasar negara. Selain itu, mereka membantu maharaja menyediakan draft undang-undang edik dan warkah diraja. Peranan pembesar selanjutnya adalah dalam bidang kehakiman. Pembesar-pembesar di negara China memainkan peranan dalam menguruskan hal ehwal kehakiman. Mereka mempunyai kuasa membicarakan kes-kes di peringkat pusat dan wilayah. Mereka menganggotai lembaga keadilan yang ditubuhkan untuk mengendalikan hal ehwal kehakiman. Antara tugas lembaga keadilan ialah menjatuhkan hukuman, memberi pengampunan dan membicarakan kes-kes rayuan. Terdapat pembesar yang dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman yang menguruskan kehakiman di provinsi. Peranan pembesar berikut adalah dalam bidang ketenteraan. Pembesar memainkan peranan dalam hal ehwal ketenteraan di peringkat pusat dan wilayah. Pembesar pusat dilantik sebagai anggota lembaga peperangan yang menguruskan pelantikan dan pemecatan pegawai tentera. Pembesar-pembesar wilayah dilantik sebagai komander tentera. Mereka berperanan memulihkan keamanan dan kestabilan politik di wilayah masing-masing. Pembesar juga menyediakan bantuan ketenteraan kepada maharaja. Peranan pembesar selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, pembesar-pembesar memberi nasihat kepada maharaja dalam aspek keuangan dan percukaian. Mereka berperanan mengutip cukai daripada penduduk tempatan dan menguruskan pendaftaran tanah. Mereka menyerahkan sebahagian daripada hasil kutipan cukai kepada maharaja. Pembesar dilantik untuk menguruskan hal ehwal keuangan di peringkat provinsi dan daerah. Peranan pembesar seterusnya adalah dalam bidang agama. Pembesar memainkan peranan dalam bidang keagamaan di peringkat pusat dan wilayah. Mereka mengetuai upacara-upacara ritual dan kerohanian yang diadakan di peringkat pusat dan wilayah. Pembesar-pembesar pusat mengetuai lembaga upacara yang mengendalikan upacara diraja dan upacara korban. Akhir sekali, pembesar-pembesar di negara China memainkan peranan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Mereka membantu maharaja dalam mengendalikan peperiksaan perkhidmatan awam. Pembesar-pembesar pusat diberi tanggungjawab untuk menguruskan Akademi Hanlin. Antara peranan akademi ini ialah menyelenggara kitab-kitab serta ensiklopedia. Mereka turut mengumpul maklumat mengenai pemerintah dan menerbitkan biografi pemerintah. Kesimpulannya, pembesar-pembesar memainkan peranan membantu maharaja menjalankan pentadbiran negara. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sistem pemerintahan monarki di negara China. Maharaja mengukuhkan kedudukan dengan mengawal pembesar-pembesar di wilayah. Pada zaman Qing, wujud persaingan dalam kalangan pembesar untuk menguasai kerajaan pusat. Persaingan ini menjejaskan kestabilan politik dan meletakkan asas bagi keruntuhan kerajaan Manchu.